Dah on. Dah on kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli. Subhanaka la lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ahli jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada tengah hari ini atau pada petang ini kita akan menyambung kembali pengajian kita, insyaAllah, yang mana kita telah membaca tafsir Al-Quran Al-Karim atau tadabbur Al-Quran daripada surah yang kita baca ni, iaitu surah Yusuf, surah yang ke-12 ya. Sebelum ni, iaitu kuliah kita pada bulan Mac, kita telah berhenti pada ayat yang ke-51 surah Yusuf, muka surat 241. Dan insyaAllah kita akan sambung kita berhenti ayat 52. Kita berhenti ayat 52 ya. 52 bulan Mac sebelum ni. Dan kita akan sambung ayat 53, muka surat 242. Ayat 53 surah Yusuf, muka surat 242. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Wa qala al-malik utuni bihi astakhlishu li nafsi. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladayna makinun amin. Qala ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haythu yasha'. Nusibu birahmatina man nasha'u wa la nudhi'u ajral muhsinin. Wa la ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Sebelum ni kita telah mengetahui sehingga ayat 52 kisah di mana Zulaikha akhirnya mengaku mereka. Akhirnya dia mengakulah. Dia mengaku bahawasanya dialah yang telah menggoda Yusuf. Dia telah mengaku bahawa dialah yang telah menggoda Yusuf. Ana rawattuhu an nafsih, kata Zulaikha dalam ayat 51 ya. Ana rawattu an nafsih wa innahu laminas sadiqin. Akulah telah menggoda Yusuf, memujuk rayu Yusuf untuk berzina dengan aku. Wa innahu laminas sadiqin, dan Yusuf itu dari kalangan orang yang benar, yakni dia telah menahan sungguh-sungguh dirinya untuk tidak mahu berzina. Ya. Jadi Zulaikha telah membuat pengakuan di hadapan raja lah. Apabila raja panggil dia, dia telah membuat pengakuan. Sebab dialah yang telah memenjarakan Yusuf sebelum ni. Secara zahir, apabila dilihat secara zahir, seseorang yang dipenjara tu makna dialah yang bersalah. Itu secara zahir. Sesiapa saja yang dimasukkan ke dalam penjara, maka dilihat dia tu sebagai bersalah walaupun tidak bersalah. Jadi sebelum ni pun Nabi Yusuf AS dilihat sebagai bersalah. Sebab tu Nabi Yusuf tidak mahu keluar daripada penjara. Apabila raja telah minta dia untuk keluar daripada penjara, dia tak mahu keluar. Sebagaimana kita telah baca,
dalam ayat 50 sebelum ni raja telah hantar utusan untuk menjemput dia ataupun mengarahkan dia keluar daripada penjara. Nabi Yusuf tidak mahu keluar. Sebab bagi Nabi Yusuf, kalau dia keluar daripada penjara pun tidak memberi apa-apa faedah, sebab dia masih dikenali sebagai orang bersalah. Jadi tidak ada faedah keluar daripada penjara kalau tanggapan manusia dia sebagai orang bersalah. Jadi Nabi Yusuf tidak mahu keluar untuk membersihkan maruah dia terlebih dahulu. Jadi cara dia, Nabi Yusuf telah mengarahkan raja supaya panggil Zulaikha dan juga kawan-kawan Zulaikha lah yang telah hadir dalam majlis yang telah diadakan Zulaikha sebelum ni. Jadi raja telah tanya seorang demi seorang. Akhir sekali Zulaikha mengaku. Jadi perkataan Zulaikha itu sebagai bukti Yusuf tidak bersalah. Yang telah kita baca dalam ayat 51. Dan dalam ayat 52 pun dia bagi tahu, zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Yang demikian pengakuan aku ini supaya Yusuf dapat mengetahui bahawa aku tidak mengkhianati dia dalam keadaan dia tidak ada di sini. Sebab perbicaraan Zulaikha dengan raja ketika ini, Yusuf tidak ada, Yusuf berada dalam penjara. Jadi walaupun Yusuf ini tidak ada bersama dengan dia, dia mengaku manakala dia nak tipu pun dia boleh tipu. Walaupun Yusuf dalam keadaan Yusuf tidak ada, tetapi pengakuan dia ini adalah pengakuan yang benar. Cuma kalau dia tidak mengaku, dia khianat lah. Jadi dia mengaku ni bermaksud dia tidak mengkhianati Yusuf dalam keadaan Yusuf tidak ada di sini. Wa anna Allah la yahdi kaidal khainin, dan Allah tidak akan memberi petunjuk, yakni tidak akan memberi kejayaan pun. Memberi petunjuk di sini maksudnya tidak memberi kejayaan kepada sesiapa sahaja yang ada sifat khianat ni. Maksudnya kalaulah Zulaikha nak putar belik raja depan raja ni, sebagaimana dia pernah putar belik suami dia sebelum ni. Kalau kita masih ingat kisah Zulaikha sebelum ni, ketika mana dia bertembung dengan suami dia, apabila dia cuba nak berzina dengan Nabi Yusuf dalam bilik, Nabi Yusuf lari, dia telah tarik Nabi Yusuf AS, baju Yusuf dan pintu tu terbuka. Nabi Yusuf buka pintu, ada yang mengatakan suami dia buka pintu. Bila pintu terbuka, dia tengok suami dia, dia berkata kepada suami dia, ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw 'adzabun alim. Tidak ada balasan kepada manusia yang sanggup berbuat jahat kepada isteri kamu, melainkan dia patut dipenjarakan ataupun disebab dirotan. Jadi ini perkataan putar belik Zulaikha di hadapan suami dia, nak menutup kesalahan dia dan nak menzahirkan Yusuf tu bersalah, padahal yang bersalah dia. Jadi dia pernah buat perbuatan seperti ini di hadapan suami dia. Ini Zulaikha. Jadi kalau dia nak buat perbuatan yang sama depan raja, dia boleh buat. Jadi kalau dia buat seperti ini, makna dia sudah khianat Yusuf. Dan dia pun sedar orang yang khianat tidak akan diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah tidak memberi kejayaan dalam usaha dia sebelum ni. Jadi Allah menggagalkan usaha dia. Kenapa khianat? Jadi wa annallaha la yahdi kaidal khain, ini panduan kepada mana-mana manusia dan ancaman kepada mana-mana manusia yang ada sifat khianat. Tak kira khianat ni dia lawan kepada amanah. Amanah lawan dia khianat. Jadi orang yang khianat terhadap amanah ni mungkin untuk satu ketika dia berjaya lah, tetapi pengakhiran kehidupan dia tidak akan berjaya. Mana Allah tidak akan bagi jalan untuk berjaya bagi orang khianat ni. Dan pengakhiran perjalanan hidup manusia sepanjang kehidupan dia adalah neraka jahanam. Pengakhiran manusia ni sama ada syurga atau neraka. Jadi kalau di dunia ni terlepas, akhirat tidak akan terlepas. Jadi jangan disangkakan orang yang khianat ni, walaupun tidak dipenjarakan di dunia, tidak tertangkap, tidak terkantai di dunia, tapi di hari akhirat dia tidak akan terlepas. Ini pemberitahuan Allah Ta'ala. Jadi untuk berjaya, untuk selamat di dunia dan akhirat, kena ada sifat amanah. Mana kena jaga amanah. Jangan sekali-kali ada pada kita ni sifat khianat. Sebab tidak ada kejayaan bagi orang khianat ni. Zulaikha sedar dah, macam-macam usaha yang dia buat sebelum ni, daripada pengkhianatan dia buat,
tidak ada kejayaan. Dunia pun Allah Taala tidak bagi kejayaan kepada dia. Akhir sekali dia yang akhir sekali dia sendiri didapati bersalah. Yang bersalah dia, usaha dia sebelum ni dia telah buat kesalahan. Dia cuba berusaha nak tutup kesalahan dia dengan cara menjadikan orang tidak bersalah tu nampak bersalah. Ini khianat. Sepatut bila kita buat satu kesalahan, kita mengakulah. Saya yang curi, saya yang berzina, saya yang buat khianat. Tapi siapa yang sanggup mengaku? Ya, manusia apabila buat satu kesalahan, akan ada pada diri ini satu sifat nak melepaskan diri dia daripada kesalahan tersebut. Cara dia biar orang lain itu nampak bersalah. Ini biasa yang dilakukan oleh manusia. Ya. Dia mencuri, nak tutup kesalahan dia supaya tak nampak dia mencuri itu, dia akan usaha supaya nampak orang lain itu mencuri. Ya. Jadi dilihat orang lain mencuri, dia mencuri terlepas. Ya. Atau dia melakukan satu pembunuhan, dia yang bunuh manusia, akhir sekali orang lain itu tertangkap, didapati membunuh. Padahal yang didapati membunuh tidak membunuh. Ini perangai khianat manusia. Orang seperti ini tidak akan berjaya. Untuk satu ketika dia berjaya, dia terlepas. Tetapi kena ingat, dalam Quran ni Allah Ta'ala cerita salah satu sifat, sifat yang boleh menyesatkan manusia ni. Sifat ni bahaya. Kalau ada pada diri kita ni, bahaya bagi kita ni lah. Iaitu satu sifat, apabila manusia melakukan satu kesalahan, dia rasa selamat. Ini bahaya. Mana dia buat satu dosa, sepatut dengan dosa tersebut Allah hukum dia, tapi Allah tidak hukum dia. Jadi dia sangka dia terlepas. Contoh manusia mencuri, sepatut dengan mencuri itu Allah hukum dia, mana Allah bagi azab kepada dia. Jadi dia didapati daripada perbuatan dia mencuri itu, dia tidak kena azab. Jadi dia terlepas daripada azab. Jadi oleh kerana daripada perbuatan dia tidak terkena azab ketika mana dia mencuri, maka dia rasa dia terlepas, dia tidak terkena azab. Ini sifat ni ada pada golongan musyrikin Mekah. Sebab itu apabila Nabi SAW menyampaikan peringatan kepada mereka, Nabi kata, kalau kamu tidak tinggal syirik ni, Allah azab kamu. Jadi golongan musyrikin Mekah ni, mereka kata, macam mana Allah azab? Kita telah melakukan syirik ni sekian lama dah. Kalau Allah Ta'ala betul nak azab kita, lama dah Allah azab kita. Ini bukan perbuatan yang kami lakukan ini, yang kami lakukan ini bukan perbuatan yang baru kami lakukan. Kami telah lakukan perbuatan ini daripada datuk nenek kami sebelum ni. Ayah kami, moyang kami sebelum ni perbuatan syirik ni, ya. Jadi apa yang kami lakukan ini perbuatan yang samanya sudah dilakukan oleh datuk nenek kami sebelum ni. Mana ada Allah azab datuk nenek kami? Kalau betul Allah Ta'ala azab, lama dah Allah azab kami. Mana Allah Ta'ala tidak ada apa-apa masalah pun terhadap perbuatan syirik kami ni. Ini kekeliruan, kekeliruan yang ada pada golongan musyrikin Mekah. Mereka melakukan satu dosa yang boleh mengakibatkan Allah murka dan azab mereka, tapi mereka rasa mereka tidak bersalah, ataupun mereka rasa terlepas, tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah bagi tahu dalam Quran, Allah bukan tidak azab, Allah tangguh azab. Kena faham? Bukan mana segala perbuatan dosa kita ni, bukan Allah Ta'ala tidak azab. Memang ketika kita melakukan dosa ni, Allah tidak azab terus kita, tapi bukan bermaksud kita ni terlepas daripada azab. Tak. Azab pasti. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Ya, demikianlah sudah terlaksana satu keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala, mana Allah sudah buat keputusan. Keputusan Allah sudah ada dah. Ke atas mana-mana manusia yang kufur kepada Allah, kafir itu makna kufur, kepada Allah Subhanahu wa taala, bahawa mereka ini adalah penghuni neraka Jahannam. Jadi ahli neraka ni iaitu mereka yang kufur kepada Allah, yang derhaka pada Allah. Dan neraka ini akan didapati oleh manusia selepas mati. Sebelum manusia mati, manusia tidak akan jumpa neraka. Kita buat dosa banyak macam mana sekalipun, kita tidak akan berjumpa dengan neraka. Sebab neraka itu didapati selepas daripada kematian. Batu ramai manusia ini, dia tak ramai di kalangan manusia ni,
Bila dia melakukan satu dosa, dia rasa selamat. Ini bahaya. Bahaya. Allah sebut dalam Quran, innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah tangguhkan, Allah menangguhkan azab untuk mereka. Jadi kena faham, tidak dikenakan azab di waktu melakukan satu dosa ini bukan bermaksud terlepas daripada azab. Jangan sangkaan. Jangan ada sangkaan seperti itu. Jadi tidak dikenakan azab itu kenapa? Sebab Allah tangguh azab. Allah tangguh azab bila? Allah Ta'ala tangguh azab ke atas manusia ini, kan? Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Ya, sesungguhnya Allah Ta'ala menangguhkan untuk mereka azab yang layak dikenakan kepada mereka ini pada hari di mana mata-mata manusia ketika itu terbeliak. Hari bila ni? Hari akhirat. Bermaksud kalaulah di dunia ni manusia tidak terkena azab, dia melakukan dosa, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak azab dia. Jadi jangan sangka terlepas. Sebab apa? Sebab satu masa nanti dia akan mati. Sebab manusia, tidak ada manusia di dunia ni yang hidup di dunia ni sampai bila-bila, sampai kiamat. Tak ada. Ya, jadi selagi mana hidup atas dunia, dia terlepaslah. Tapi bila dia mati, apabila mati dia akan bertemu dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini peringatan yang Allah berikan pada manusia. Ya. Batu Allah Taala sebut tidak akan berjaya. Wala yahsabannal ladzina kafaru annahum la yu'jizun, annahum yu'jizun. Jangan orang-orang yang kufur derhaka pada Allah Taala itu mereka menyangka bahawa mereka akan terlepas daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak akan terlepas. Hak terlepas ni di dunia ni, akhirat tidak akan terlepas. Nah, ya. Jadi Zulaikha sedar perbuatan dia sebelum ni yang dia sembunyikan dengan cara menzahirkan, dengan cara dia cuba menzahirkan Yusuf tu salah. Ya. Usaha dia nak zahirkan Yusuf salah dan tutup kesalahan dia. Akhir sekali diketahui dia bersalah, Yusuf tidak bersalah. Sampai sekarang. Sampai sekarang pun, ya, kita mengetahui yang bersalah Zulaikha. Yusuf tidak ada apa-apa kesalahan pada dia. Bagaimana Allah Ta'ala dengan kudrat dia berkuasa nak buat seperti ini. Jadi satu masa nanti, kalau Allah Ta'ala kendaki di dunia, kalau tidak berlaku di dunia pun di hari akhirat. Di hari akhirat nanti, semua manusia akan mengetahui siapa bersalah, siapa tidak bersalah. Ini akhirat. Akhirat tempat Allah Ta'ala zahirkan siapa yang benar, siapa yang salah. Di dunia manusia boleh bersembunyi, sembunyi dengan pakaian dia, bersembunyi dengan perbuatan dia, bersembunyi dengan penipuan dia. Tapi di akhirat mereka tidak akan dapat menyembunyikan diri mereka sendiri. Nah, akan diketahui hamba-hamba Allah yang berada, yang betul-betul benar ni, yang tidak bersalah, tempat dia dalam syurga. Jadi ahli syurga ni adalah hamba Allah yang telah Allah zahirkan, yang Allah akan zahirkan pada mana-mana manusia ni, ini hamba Allah yang benar. Dan begitu juga ahli neraka ni adalah manusia-manusia, ya, adalah yang tidak benar, yang bohong, yang khianat di dunia terdahulu. Ya, ini akhirat. Kemudian kita sambung. Perkataan Zulaikha seterusnya ayat 53 ni, ini sambungan daripada perkataan Zulaikha. Kata Zulaikha, wa ma ubarri'u nafsi, aku tidak menyucikan nafsu aku. Ini punca dia. Jadi dua ayat yang kita baca ni, ini nak zahirkan penyesalan Zulaikha lah. Sebab tu sebahagian ulama tafsir mengatakan, walaupun permulaan kisah kita baca tentang Zulaikha ni, kita nampak dia ni jahat, ya, tapi dia tidak jahat sampai dia matilah. Ya. Pengakhiran dia sedar dan dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lafaz yang kita baca ni, ini perkataan Zulaikha ni untuk menzahirkan penyesalan Zulaikha, dan penyesalan itu salah satu daripada sifat taubat. Jadi sebahagian ulama tafsir menerima Zulaikha ni pengakhiran dia adalah orang yang baik. Ya, orang yang baik. Jadi dia sedarlah, ya, perbuatan buruk dia itu lahir daripada nafsu dia. Jadi nafsu ni Allah Ta'ala telah cipta nafsu ni untuk manusia. Kita tidak boleh kata saya tak mahu nafsu. Tak boleh. Kan?
Sebab nafsu ni memang ada. Dia nabi ke, dia wali ke, dia tok guru ke, dia ustaz ke, dia ada nafsu. Ya. Kalau tidak ada nafsu, mana malaikat? Ada makhluk yang tidak ada nafsu, iaitu malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat ni satu jenis makhluk yang Allah Ta'ala cipta, nafsu tidak ada. Kan? Jadi dengan sebab nafsu yang ada pada manusia ni, ya, nafsu tidak salah apa-apa. Sebab Allah Ta'ala cipta nafsu ni, nafsu ni dia suka pada perkara-perkara tertentu. Itu sifat nafsu. Ya, dia suka. Jadi kalau kita tak ada nafsu, bermaksud kita tidak suka. Kita suka tu kerana kita ada nafsu. Dengan sebab nafsu ni, kita suka perkara-perkara yang menyukakan kita ni lah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran 6 perkara. Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa' wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Okay. Diperhiasi untuk manusia ini syahwat dia, nafsu dia, kesukaan dia. Syahwat ni kesukaan daripada nafsu dia. Itu namanya syahwat. Kita rasa suka kan? Kepada siapa dia? Perempuan-perempuan. Kalau dia lelaki, dia suka pada perempuan. Kalau perempuan, dia suka kepada lelaki. Itu namanya syahwat. Kan? Jadi suka kepada lelaki, suka pada perempuan kerana nafsu ada pada diri dia. Kalau nafsu tidak ada, dia tidak suka. Dia tidak ada minat. Bagi dia tak ada minat apa-apa. Sebab tu kalau kita baca dalam surah Maryam, ya, surah Maryam, ya, bila malaikat datang kepada dia, Maryam, ya, ya, okay. Boleh rujuk ayat 18, ayat 19. Okay. Malaikat datang kepada Maryam. Ketika tu ulama tafsir kata Maryam baru keluar daripada bilik air, baru lepas mandi. Malaikat datang kepada dia. Terus dia kata, kata Maryam, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Sesungguhnya aku berlindung daripada Tuhan Rahman, sekiranya kamu manusia yang bertakwa pada Allah, kamu tidak akan buat jahat. Kan? Sebab ketika itu malaikat menjelma dalam rupa bentuk manusia. Ya, malaikat ni dia datang pada Maryam dalam rupa bentuk manusia. Jadi sangkaan Maryam dia manusia. Kalau manusia biasa bahaya. Sebab tu Maryam minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni, sebab manusia biasa bila tengok perempuan baru lepas mandi ni, masya-Allah. Bahaya kan? Kan? Jadi bimbang dia, sesuatu buruk berlaku. Jadi dia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus malaikat tu kata lelaki ni, mana seorang lelaki ni rupa lelaki tapi dia malaikat. Kan? Qala innama ana rasulu rabbiki. Kata ni malaikat lah kita kata, walaupun rupa bentuk lelaki, dia kata ana rasulu rabbiki. Aku adalah utusan daripada Tuhan kamu, mana malaikat. Jadi perkataan ni Maryam faham ini malaikat. Jadi kalau malaikat tak ada apa-apa masalah, sebab malaikat tidak ada nafsu. Jadi tak perlu bimbang dengan lelaki ni. Sebab dia rasul, mana dia utusan Allah, dia malaikat Allah. Ya. Jadi malaikat tengok perempuan, ya, walaupun tak tutup aurat kita kata, walaupun dalam keadaan seperti ini, dia tidak ada apa-apa nafsu. Tapi kalau manusia bahaya. Mana tidak ada minat pun. Yang minat pada perempuan cantik, perempuan lawa ni manusia, malaikat tidak minat. Makeup macam mana tebal pun tak ada minat malaikat. Kan? Kan? Jadi manusia. Ini sifat nafsu. Jadi nafsu tu tidak salah. Jadi kalau contoh kita tengok perempuan cantik, seorang lelaki dia tengok perempuan cantik, dia minat kepada perempuan tu, itu tidak salah. Ya, jatuh hati, jatuh cinta. Tidak salah, sebab memang sifat dia ada. Seperti mana Zulaikha. Ya, Zulaikha, dia tengok Yusuf, dia minat kepada Yusuf. Jadi minat seperti itu, kalau sekadar minat itu tidak salah. Yang salahnya bila dia nak berzina tu salah. Kita suka pada perempuan, tengok perempuan cantik kita suka. Suka tak ada masalah, itu sifat biasa. Kalau kita nak memiliki cara dia, Nabi SAW ajar pada kita, kahwin dengan dia, tak salah. Jangan berzina, berzina haram. Allah Ta'ala tidak benar. Itu nafsu. Ni begitu juga dalam
berkaitan dengan makanan, contohnya suka pada makanan, itu sifat nafsu. Ya. Allah Ta'ala cerita kisah Nabi Ibrahim, tetamu Nabi Ibrahim AS. Ni ya. Kisah tetamu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim didatangi oleh tetamu. Malaikat, tetamu dia tu malaikat, tapi malaikat tu menjelma dalam rupa bentuk manusia. Jadi beberapa orang tetamu ni datang ke rumah Nabi Ibrahim sebagai tetamu Nabi Ibrahim. Dia datang ke rumah Nabi Ibrahim, dia bagi salam. Dia bercakap seperti mana manusia biasa. Jadi sifat Nabi Ibrahim ni salah satu sifat yang mulia, dia suka layan tetamu. Allah cerita dalam Quran, lalu dia telah sembelih anak lembu. Ya. Dia panggang, mana satu hidangan istimewa. Dia hidang kepada malaikat. Dia hidang kepada tetamu dia. Ya. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum fa awjasa fi nafsi khifatan. Allah Taala sebut dalam Quran. Bila Nabi Ibrahim hidang anak lembu yang sudah dipanggang ni, mana satu masakan istimewa yang biasa-biasanya manusia ni bila tengok hidangan ni memang dia minat sangat nak makan. Macam orang hidang pada kita nasi arak lah, kita kata kan. Masya-Allah kan. Hidangan yang nasi arak ni teliyuk lah. Alamat teliyuk ni mana kita cepat-cepat nak makan. Tu alamat teliyuk kita dengan nasi arak ni. Orang tak jemput lagi kita makan dah. Tak sempat orang jemput lagi. Orang tak jemput lagi makan dah. Orang jemput tu kira habis dah makan. Minat kita pada nasi arak ni ataupun nasi biryani. Itu sifat biasa manusia. Allah Ta'ala cerita, falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi. Apabila Nabi Ibrahim melihat kan, tangan-tangan mereka itu tidak teringin pun nak sentuh makanan. Tak teringin pun tangan-tangan tetamu dia nak sentuh makanan yang dihidangkan oleh Nabi Ibrahim. Bukan makanan biasa ni, makanan istimewa. Yang mana kalau manusia-manusia lain ni kira-kiranya minat, tapi tak minat. Tak nampak minat sikit pun. Orang Kelantan kata nak cueh-cueh sikit, cueh-cueh kan. Cueh-cueh sikit, tak ada pun dia. Tak tergerak pun tangan mereka ni. Nakirahum, pelik Nabi Ibrahim ketika itu, wa aujasa fi nafsi khifah, lalu meresap masuk dalam hati Nabi Ibrahim tu ketakutan. Dia rasa takut tiba-tiba. Sebab apa? Sebab rasa tak minat. Ni kita nak cerita ni sifat malaikat. Jadi malaikat tak ada nafsu. Kan? Jadi kalau kita minta pada Allah Ta'ala supaya cabut keluar daripada kita nafsu, mana kita jadi malaikat kita. Tuan-tuan suka jadi malaikat. Nak jadi manusia kan jadi malaikat. Ya. Nak jadi manusia kan jadi malaikat. Kita tak seronok jadi malaikat. Betul kau seronok jadi malaikat? Sebab dia nampak malaikat. Sebab Allah Ta'ala cerita dalam Quran ni, malaikat ni hamba Allah yang sentiasa patuh perintah Allah. Tidak ada satu saat pun dia kufur pada Allah. Malaikat ni 24 jam setiap saat patuh taat perintah Allah Ta'ala. Kita bila dengar sifat malaikat seperti ni, wallah baik kalau aku jadi malaikat. Betul ke kita jadi malaikat? Seronok tak tuan jadi malaikat? Kan? Kan? Kalau saya tak seronok jadi malaikat. Sebab apa? Sebab kita faham malaikat dia tidak kahwin, dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak tidur. Hanya buat ibadat semata-mata. Cuba kita tanya diri kita, kalau buat ibadat sepenuhnya, suka tak kita? Seronok tak kalau hidup kita ni bangun pagi, petang, siang, malam 24 jam zikir, baca Quran, solat, zikir, baca Quran, solat, makan tidak, tidur tidak, dahak tidak. Seronok kehidupan seperti tu? Mana seronok? Kita seronok ni kenapa? Sebab kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh pergi situ, boleh guna kereta, boleh guna kenderaan, guna motor. Tak seronok kehidupan? Seronok. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala sebut zuyyina linnasi hubbus syahwat. Diperiasi untuk manusia ini kesukaan dia, oleh nafsu dia itu pada apa dia? Perempuan-perempuan. Isteri kan? Suami. Lepas tu wal banin, anak-anak ramah. Suka pada anak-anak. Kita faham macam mana kehidupan kita apabila kita berkahwin dapat anak, suka kita. Gembira, bahagia kita. Jadi kebahagiaan kita tu dengan sebab ada anak kita, dengan sebab ada pasangan kita, kita boleh rasa bahagia. Malaikat mana ada rasa bahagia? Apa yang kita rasa ni, kita rasa bahagia, kita rasa seronok ni, malaikat tak ada rasa pun dia. Sebab ini perasaan daripada nafsu kita. Wal qanatiril muqantarati min adh-dhahabi wal fiddah. Kan? Ya, daripada timbunan-timbunan harta emas dan juga perak. Emas perak bertimbun-timbun yang kita kumpul tu, timbunan-timbunan harta dan emas perak ni. Mana harta kekayaan kita?
Zaman kita sekarang ni duit lah, duit. Mana duit kita yang timbul-timbul ni adalah keseronokan kita. Sebab tu kita, kalau kita dapat duit, seronok tak seronok? Seronok kita. Semakin banyak duit kita dapat, semakin seronok kita. Ya. Yang tak seronok kalau tak dapat duit. Tak ada duit, tak seronok. Ada duit, seronok kita. Malaikat tidak minat pun dengan duit kita. Emas kita contohnya. Wal khail, kuda-kuda, iaitu kenderaan-kenderaan. Ya. Wal an'am, binatang-binatang, ternakan. Ya. Wal harth, dan juga tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, buah-buahan. Ini perkara-perkara yang disukai oleh manusia. Nak bagi tahu malaikat tidak ada sifat ni. Tunjuk velfire pada malaikat, sikit abuk tidak minat. Kita minat ni sanggup berhutang duit nak beli velfire, nak beli Mercedes, tuan-tuan. Kereta mahal sampai juta-juta kereta sanggup beli. Sebab manusia, mana ada malaikat beli? Tak ada. Tu malaikat nak tahu. Jadi Allah cipta manusia ni ada nafsu. Jadi nafsu tu tidak salah. Dan Allah Ta'ala sebut nafsu ni, nafsu tu suka pada perkara-perkara seperti itu. Suka pada perkara-perkara seperti itu. Dan di sini juga Allah bagi tahu, innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu yang ada pada diri manusia ni betul-betul menyuruh manusia ni untuk berbuat jahat. Itu juga salah satu daripada sifat nafsu. Suka pada perkara-perkara yang disukai oleh manusia tu. Sebagai manusia kita suka pada perkara yang kita sebut tadi. Ya. Dan dalam masa yang sama juga nafsu ini dia menyuruh manusia ni untuk berbuat jahat. Jadi nafsu salah? Nafsu tidak salah. Sebab memang Allah Ta'ala cipta seperti itu dah nafsu. Nafsu yang ada pada kita ni betul-betul menyuruh kita ni untuk berbuat jahat. Jadi sebab tu kita ada keinginan nak berbuat jahat. Ada keinginan. Nak berzina ada keinginan. Nak mencuri ada, nak rasuah ada, keinginan tu ada. Jadi dengan sebab ada keinginan, Allah Ta'ala tidak hukum kita. Sebab itu sifat nafsu. Contoh kalau saya tengok duit, rasa macam nak curi duit tersebut. Rasa macam nak curi duit tu kan. Jadi dengan sebab kita rasa nak curi duit itu dosa ke kita? Tak, Nabi sebut dalam hadis. Sekiranya seseorang kamu ini niat untuk buat kejahatan dan dia tak buat, Allah Ta'ala tidak hukum dia. Allah bagi satu pahala pada dia. Dia mana dia dengan niat dia tu, dia niat. Tapi kalau kebaikan tu, kalau kita niat nak buat baik, Allah dah bagi pahala dah. Kejahatan ni kita timbul niat nak buat kejahatan, timbul perasaan. Tu tidak salah, sebab itu memang sifat nafsu, dia akan timbul perasaan. Tengok perempuan rasa nak berzina dengan perempuan, jadi rasa nak berzina. Kan? Jadi timbul perasaan tu, itu Allah tidak hukum. Tak hukum. Sebagaimana kita baca sebelum ni, ya, Nabi Yusuf ada keinginan juga nak berzina tu kan, nak merasai perempuan kita. Ada keinginan dia, bukan tidak ada. Hak tidak ada tu malaikat. Keinginan tu ada. Tetapi kerana perintah daripada Allah, Allah larang. Kita tengok duit, kita rasa nak rasuah, kita rasa nak mencuri. Rasa timbul Allah Ta'ala tidak hukum. Tetapi Allah larang, jangan mencuri, jangan rasuah, jangan berzina. Jadi kita tak sanggup nak mencuri, walaupun keinginan tak ada, tapi kita tak buat, tak ikut keinginan kita tu. Bila kita timbul keinginan nak mencuri, kalau kita nak curi boleh curi, tapi oleh kerana Allah larang kita tak sanggup nak mencuri, kita tinggal perbuatan mencuri, Allah bagi pahala pada kita. Sebab kita taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itulah Allah datangkan wahyu. Kalau wahyu ni tidak ada, rosak manusia. Sebab manusia akan ikut nafsu dia. Sekarang ni kita tak boleh nak ikut nafsu sebab perintah Allah ada. Nafsu ada pada diri kita, Allah tak nak cipta. Allah datangkan perintah, jangan. Jadi bila kita bertemu nafsu dengan perintah Allah, kita nak bertemu, kita nak ikut nafsu kita kah? Kita nak ikut perintah Allah. Kalau kita nak ikut perintah Allah, makna kita kena tahan nafsu kita. Kan? Kita tengok perempuan, kita rasa nak berzina, Allah larang kita berzina. Tengok. Kalau kita ikut perintah Allah, makna kita tidak akan berzina. Kita tak berzina tu bukan kerana tidak ada keinginan, ada keinginan, tapi kerana kita patuh perintah Allah. Allah bagi pahala.
Tapi kalau kita ikut nafsu kita, memang kita tolak ke tepi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Allah masuk dalam neraka lah. Dia ikut nafsu. Sebab tu dalam ayat lain Allah sebut. Dalam ayat lain Allah Taala sebut wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dalam ayat lain. Siapa dia ni? Ahli syurga. Ni sifat ahli syurga di dunia ni Allah Taala cerita dalam Quran. Ahli syurga di dunia ni sifat dia macam mana? Wa nahan nafsa 'anil hawa. Dia menahan nafsu dia itu, dia menahan dirinya daripada mengikuti hawa nafsu dia. Dia tahan diri dia ni untuk ikut hawa nafsu dia. Hawa nafsu dia mendorong dia untuk buat seperti ni, dia tahan, tak mau ikut. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya syurga adalah tempat tinggal bagi dia apabila dia mati. Jadi nak masuk syurga mudah je, jangan ikut nafsu, tu saja. Patut tidak ikut nafsu, nak ikut apa dia? Ikut perintah Allah. Jadi hamba Allah yang ikut perintah Allah ni bermaksud dia tidak ikut nafsu dia. Hidup kita yang ikut perintah Allah ni bermaksud kita, bila kita ikut perintah Allah, apa yang Allah perintah kepada kita. Contohnya Allah perintah kita solat, jadi kita solat. Kalau ikut nafsu, nafsu tak mahu solat. Betul tak? Kalau ikut nafsu, nafsu dia tak mahu solat dia. Tapi oleh kerana Allah perintah solat, jadi kita solat. Macam baru ni bulan Ramadan tu. Bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran, faman syahida minkum syahra falyasum. Sesiapa yang menyaksikan bulan Ramadan, maksudnya berada dalam bulan Ramadan ketika itu, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan tersebut. Kalau ikut nafsu kita tu, tak mahu puasa-puasa lapar-lapar ni. Tak mahu kita. Sebab puasa ni bukan jenis perkara yang disukai oleh nafsu. Buktinya kalau dilepas Ramadan, tengok habis Ramadan mana ada kita puasa. Puasa 6 tu puasa sunat kan, berat tu. Kan? Berat. Jadi selepas Ramadan kita banyak puasa ke banyak tak puasa? Kalau puasa ni disukai nafsu, tentu sekali selepas Ramadan ni banyak puasa daripada tidak puasa. Dah kita kira sendiri. Banyak kita puasa ke banyak tidak puasa? Banyak tidak puasa, puasa jarang-jarang. Ada sebahagian manusia tak puasa-puasa dah di lepas Ramadan. Dia kira puasa Ramadan saja. Isnin Khamis kau puasa 6, kau tak puasa dah. Tak apa, tak ada masalah apa. Sebab Allah Ta'ala bagi tahu Ramadan tu kena puasa. Itu je wajibnya, yang lain tidak wajib. Nak bagi tahu nafsu kita tidak suka. Tapi apabila berada dalam bulan Ramadan, tengok. Mana kita nak menahan diri kita daripada subuh sampai maghrib tidak makan. Nah, menahan diri daripada makan, minum ni, mana menahan diri daripada ikut nafsu kita. Sebab nafsu kita nak makan. Terutama bila kita lapar tu kan. Pukul 2 petang, pukul 3 petang ni waktu kita dah perut kita berkeringat dah ketika ni. Nak makan dah ni. Kan? Nampak tak? Jadi kita faham. Jadi apabila kita utamakan perintah Allah, jadi kita terpaksa kita kena tekan. Maksudnya kita nak menyanjung perintah Allah, nak ikut perintah Allah ni, kita kena tekan nafsu kita. Macam Zulaikha kan, bila dia tengok Yusuf, godaan tarikan Yusuf ni menyebabkan dia nak berzina dengan Yusuf. Itu tarikan kuat ni, menyebabkan nafsu dia nak berzina dengan Yusuf. Kalau dia ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak akan, maksudnya perintah Allah melarang dia berzina. Kan? Jadi dia, maksudnya dia, kalau dia patuh perintah Allah, dia tidak akan berzina. Jadi tak mahu berzina tu makna dia tidak boleh ikut nafsu dia. Dia kena tahan nafsu dia. Jadi apa yang dilakukan oleh Zulaikha sebelum ni, nak bagi tahu dia ikut nafsu dia. Jadi tajuk ni, atau kesimpulan kita nak buat kisah Zulaikha ni, nak bagi tahu mana-mana manusia yang langgar perintah Allah di dunia ni, sebenarnya dia ikut nafsu dia. Kan? Dia ikut nafsu dia. Sebab sifat nafsu tu betul-betul menyuruh manusia. La ammaratun tu bermaksud betul-betul nafsu ni menyuruh manusia untuk berbuat jahat. Jadi nafsu tidak salah sebenarnya. Ujian untuk manusia ni kan. Ya. Allah Ta'ala jadikan untuk uji manusia. Jadi Allah Ta'ala cipta nafsu ni sebagai ujian untuk kita ya sebenarnya. Nak uji kita sama ada kita ni ikut perintah Allah ke ikut nafsu. Ni ya. Allah Ta'ala sebut dalam Quran ni. Dia manusia ni bila dia tidak ikut agama, dia ikut nafsu. Dia ikut nafsu ni bukan zina saja, tidak, tak. Dia apabila manusia tidak ikut perintah agama, mana tidak ikut agama. Bila tidak ikut agama, keadaan dia tu ikut nafsu dia.
Jadi untuk tidak ikut nafsu, kita kena ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah perintah pada kita ni, kita kena buat. Jadi hamba-hamba Allah yang ikut segala perintah Allah daripada Quran ni, dia tidak ikut nafsu dia lah. Kan? Dia ikut perintah daripada Allah. Jadi bila ikut perintah Allah, dia selamat. Kan? Jadi ni wa ma ubarri'u nafsi, mana aku tidak menyucikan nafsu aku ni. Mana tak menyucikan iman dia sehingga dia ikut nafsu dia. Illa ma rahima rabbi, kecuali ma di sini mana ma, sesiapa sahaja yang Allah Ta'ala, yang Tuhan aku ni rahmati dia. Alamat Allah Ta'ala rahmati dia ni, dia tidak ikut nafsu dia. Kan? Maksud mana-mana hamba Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala rahmati, alamat dia Allah Ta'ala rahmati, dia tidak ikut nafsu dia. Mana dia ikut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang yang tidak dirahmati oleh Allah ni, mana kehidupan dia ni ikut nafsu dia. Kan? Mana kalau kita nak rahmat Allah Ta'ala, jangan ikut nafsu, ikut perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Inna rabbi ghafurur rahim, sesungguhnya Tuhan aku ini dia maha pengampun. Ini perkataan Zulaikha ni. Ya. Inna rabbi, sesungguhnya Tuhan aku ini dia maha pengampun. Daripada ayat ni lah kita sebut ni, Zulaikha dia sedar, dia menyesal, dia bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi lafaz dia sebut ni nak memberitahu perkara yang dirasai oleh dia dan perkara yang dia buat. Jadi dia sebut inna rabbi ghafurur rahim ini, mana dia mengharapkan daripada perbuatan dia je sebelum ni, perbuatan jahat khianat sebelum ni, Allah ampunkan dosa dia. Mana ini sifat yang baik. Maknanya usaha kita di dunia ni, kita nak jaga diri kita supaya tidak langgar perintah Allah Ta'ala. Boleh jadi dalam keadaan kita jaga ni, sikit sebanyak ada juga perkara-perkara yang kita langgar. Kan? Bukan bermaksud jaga tu makna tak buat langsung. Manusia, nama manusia. Kan? Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, wahai orang beriman kepada Allah, bertaubatlah kamu pada Allah. Jadi kenapa Allah Ta'ala sebut wahai orang beriman, sedangkan dia sudah beriman? Mana nak bagi tahu orang beriman kepada Allah pun, dia buat salah juga, dia buat dosa juga. Cuma apabila kita sedar daripada perbuatan dosa kita, bertaubat pada Allah, minta apa pada Allah. Macam Zulaikha ni, dia sudah sedar, dia minta apa pada Allah. Kan sebelum ni. Jadi mana-mana dosa yang kita buat, ataupun ada perkara-perkara dalam kehidupan kita ni kita terbuat, sama ada sengaja ke tidak sengaja ke. Kadang-kadang manusia dia tahu salah tapi dia buat juga. Itu biasa manusia. Nama manusia kan. Kan? Dia tahu dah salah. Dia tahu berzina tu haram tapi dia berzina juga. Dia tahu perkara salah tapi dia buat juga. Mana dia sengaja langgar. Tapi selepas tu bertaubat pada Allah, minta apa pada Allah Ta'ala. Mana jangan biarkan perbuatan kita seperti itu berterusan sampai bila-bila. Oleh kerana ini sifat manusia, maka Allah Ta'ala bagi tahu, Allah buka kepada manusia ni pintu taubat, pintu minta ampun. Jadi kenapa kita minta ampun? Sebab kita melakukan dosa. Kenapa kita bertaubat? Sebab kita sudah terlanjur, kita sudah buat sesuatu larangan Allah Ta'ala. Dan perkara-perkara yang kita sudah buat ni, nak undur balik tak boleh. Orang yang sudah berzina, dia nak undur balik tak mahu zina, tak boleh. Ini perkara tidak akan berlaku. Jadi penyesalannya dia macam mana? Penyesalannya dia bertaubat pada Allah Ta'ala. Minta apa pada Allah Ta'ala. Sebelum sampai saat yang mana masa dia tu, keadaan dia tidak boleh bertaubat lagi, ketika mana dia mati. Jadi minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah. Sebab apa? Sebab Allah Maha Pengampun. Inna rabbi, sesungguhnya Tuhan aku ini, Ghafur, Maha Pengampun dia ni. Maha Pengampun maksudnya dia mudah mengampuni hamba-hamba dia apabila hamba minta ampun pada Allah. Macam manusia ni kadang-kadang bila orang buat salah pada kita, dia minta maaf dah pada kita, kita tak maaf dia. Tak maaf dia tu. Kan? Kadang-kadang suami isteri kan, bergaduh bercerai. Dah bercerai dah, suami minta maaf, sampai mati dia tak maaf. Sebab tak boleh nak terima perbuatan suami dia. Kan? Ada manusia kan, mana bila dia tak dapat terima kesalahan tu, dia tak maaf dia. Walaupun orang tu Melayu, maaflah saya, dah minta maaf, aku tak akan maaf sampai mati, dia kata. Kan?
Ini manusia. Adakah sifat ni ada pada Allah? Tak. Allah Ta'ala ni zat dia bersifat maha pengampun. Ulama tafsir kata dia suka untuk mengampuni hamba-hamba dia apabila hamba tu minta ampun pada Allah, dan dia mudah memberi keampunan kepada hamba. Rahim, maha penyayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba dia apabila hamba ni minta ampun kepada Allah. Maha penyayang di sini bermaksud hamba-hamba yang sudah Allah Taala ampunkan dosa dia, Allah tidak akan azab dia di hari akhirat. Walaupun hamba tu melakukan dosa. Ya. Kenapa Allah Taala tidak azab? Sebab Allah sudah ampunkan dosa. Sebab tu Rahim Allah terletak selepas Ghafur. Sebab alamat seseorang hamba Allah yang Allah sayang kepada dia, di hari akhirat Allah tidak azab. Jadi hamba-hamba Allah yang Allah sayang ni, Allah tidak azab di hari akhirat. Itu maksud dia. Kan? Hamba-hamba Allah yang Allah sayang, di hari akhirat Allah tidak azab. Ni cerita akhirat ni. Jadi kenapa? Sebab hamba-hamba yang Allah azab dan neraka ni, ini hamba-hamba yang Allah murka. Allah benci, Allah murka. Sebab tu Allah azab dia. Azab tu kerana Allah benci, Allah murka. Sebab tu kita minta perlindungan dalam surah Fatihah kan. Pelihara kami ni, jangan masukkan kami di kalangan ghairil maghdubi alaihim, bukan orang-orang yang engkau murkai. Sebab bila Allah murka, Allah azab. Dan kemurkaan Allah ini berlaku ke atas manusia bila manusia melakukan dosa. Lepas tu bila kita buat dosa ni, kita kena ingat Allah murka pada kita. Jadi setelah mana Allah, di waktu kita melakukan dosa, Allah murka pada kita. Tapi setelah mana kita melakukan dosa, kita bertaubat pada Allah Ta'ala, kita minta ampun pada Allah, kita minta Allah jangan azab. Ini Allah sayang, Allah suka. Sebab Allah sebut dalam ayat lain, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Ta'ala amat menyukai hamba-hamba yang suka untuk bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apabila hamba tu bertaubat pada Allah, Allah sayang. Bila Allah sayang, Allah Ta'ala tidak akan azab hamba ni di hari akhirat nanti. Walaupun hamba ni melakukan dosa begitu banyak sekalipun. Kenapa Allah Ta'ala tidak azab? Sebab Allah ampun dosa dia. Jadi nak dapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perlu keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apabila manakala kita nak Allah sayang kepada kita, kita kena minta ampun pada Allah. Kena jaga diri kita supaya tidak melakukan dosa. Kalau kita sudah buat dosa, kita minta supaya Allah ampunkan dosa kita, baru Allah sayang pada kita. Ini cara Allah Ta'ala ajar kita melalui wahyu ni. Ya, mudah-mudahan Allah bagi kefahaman kepada kita. Ya, Allah jadikan kita ni hamba yang sentiasa bertaubat pada Allah Ta'ala, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah jadikan kita semua ni golongan hamba Allah yang Allah Ta'ala sayang, insya-Allah. Kita berhenti setakat ni lah, ayat 50 berapa ni? 53 ya. 53 surah Yusuf, dan kita akan sambung dalam kuliah akan datang ayat seterusnya, insya-Allah. Sekian saja untuk petang ni, tengah hari ni. Kita berjumpa lagi, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin.